Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bentangkan tajuk perusahaan Nawi Catering oleh Encik Fatah. Nama diberi Sofan Siddiqui, program DTBQ. Okay. Kita pergi satu persatu. Pada pengenalan. Biodata usahawan. Nama diberi Ayub Abdul Fatah bin Nawi, berumur 21 tahun. Beliau pernah mengambil kemahiran bidang catering. Dan beliau juga pernah menghadiri kursus sijil kemahiran Malaysia. Selepas pada itu, beliau telah melibatkan diri untuk mengambil praktikal di Hotel Primula selama 4 bulan. Dan di situ jugalah beliau mempelajari cara-cara menyediakan makanan dan khusus perkhidmatan catering. Seterusnya, latar belakang Nawi Catering. Nawi Catering mula didaftarkan secara rasminya pada 7 April 2013. Dan pada peringkat awalnya mereka hanya menjual makanan yang mudah dan dalam kuantiti sedikit sahaja. Seperti kuih muih dan sebagainya. Dan lama kelamaan menjadi makin terkenal. Dan lazimnya, Nawi Catering ini yang dikendalikan oleh Encik Fatah akan menerima tempahan dari daerah Kuala Nerus, Kuala Terengganu dan Marang. Trademark mereka ialah kualiti dan cita rasa hak bersama. Dan melalui trademark inilah Encik Fatah pasti akan meyakinkan pelanggan-pelanggan mereka dengan memberikan kualiti dan perkhidmatan yang terbaik kepada mereka. Seterusnya, pengalaman. Dari sudut kejayaan yang pernah dikecapi oleh Encik Fatah pernah menyediakan perkhidmatan cateringnya kepada very important person VIP di negeri Terengganu khususnya kepada Menteri Besar Terengganu, Yang Berhormat, Ketua Pegawai Jabatan dan sebagainya. Encik Fatah juga berjaya membawa Nawi Catering ni untuk berdaya saing dengan catering-catering yang telah lama ditubuhkan sejak dahulu. Bermakna Nawi Catering ni sehingga kini bukanlah calang-calang catering. Seterusnya, sehingga kini Encik Fatah berjaya untuk menyediakan perkhidmatan kanopi sendiri dan peralatan yang berkaitan dengannya. Jika nak dibandingkan dengan dahulu, apabila nak menghantar makanan, Encik Fatah hanya mampu untuk menggunakan 2 buah kenderaan sahaja. Tapi hari ini Encik Fatah sudah mempunyai sebuah lori sendiri. Kegagalan yang dialami. Okay. Encik Fatah ada menerangkan bahawa dia tidak pernah mengalami sebarang kegagalan sepanjang mengusahakan catering ini. Walau bagaimanapun, dia ada menyatakan bahawa beliau pernah mendapat halangan dan ujian yang mendorong kepada kerugian. Contoh yang paling terdekat ialah sewaktu PKP baru-baru ini. Ketika itu, dari sudut pemakanan, maknanya dari sudut aktiviti sosial sungguh sangat terjejas ketika itu. Dan apabila aktiviti sosial terjejas seperti aktiviti jamuan kenduri kendara, jamuan kahwin, jamuan kenduri kendara, contohnya jamuan makan malam dan sebagainya lah, maknanya tidak boleh dilakukan. Jadi menyebabkan catering Encik Fatah juga turut terjejas. Dan boleh dikatakan ketika itu selama 3 bulan Encik Fatah tidak mendapat sebarang tempahan dan pendapatan. Okey, dari sudut kewangan pula. Kita pergi pada sumber modal. Encik Fatah mendapat sumber modalnya daripada hasil lebihan beasiswanya sewaktu di IPT dahulu. Dan beliau juga mendapat sumber modalnya daripada bantuan adik-beradiknya sendiri. Dan hasil kedua-duanya itu wujudlah modal pertama beliau sebanyak RM10,000. Keuntungan yang diperoleh akan dikongsi bersama. Maknanya setiap keuntungan yang Encik Fatah peroleh daripada mengusahakan perkhidmatan catering ini, pasti dia akan dikongsikan bersama dengan adik-beradiknya. Okay. Purata keseluruhan bulanan Encik Fatah setelah ditolak gaji pekerja, modal dan dibahagikan 2, Encik Fatah akan mendapat lingkungan antara RM5,000 hingga ke RM10,000. Dan apabila tibanya musim cuti atau musim perayaan, nilai ini akan bertambah 1 kali ganda. Yang terakhir ialah kerugian. Kerugian yang terbesar yang dialami oleh Encik Fatah antaranya
ialah karenah pelanggan yang membatalkan tempahan pada saat akhir. Apabila adanya pelanggan yang membatalkan tempahan pada saat akhir, Encik Fatah akan mengalami kerugian yang amat tinggi, yang amat besar. Kerana segala bahan mentah dan segala modal telah digunakan. Lebih-lebih lagi, Encik Fatah ini, beliau tidak akan mengutip sebarang deposit ataupun bayaran awal daripada kesemua pelanggannya. Jadi, hal ini menyebabkan dia mengalami kerugian yang amat besar. Dan yang keduanya, mendapat bekalan bahan mentah yang tidak berkualiti. Hal ini terjadi kerana sikap supplier ataupun sikap pembekal itu sendiri yang tidak berhati perut ataupun tidak menyemak dahulu bahan-bahan mentah yang dihantarkan kepada Encik Fatah. Jadi menyebabkan Encik Fatah mendapat bahan yang tidak berkualiti. Jadi sekadar itu saja daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.